Tes. Okey, dengar tak suara Amin? Okey, hari ni Amin nak share macam mana kita nak bancuh baja AB. Okey. So kalau kita nak guna baja AB ni lebih mudah berbanding dengan baja organik, sebab dalam baja AB ni dia dah ada semua nutrien yang diperlukan oleh pokok. So kandungan dalam baja AB ni dia ada calcium nitrate, ada ferrum, ada mangan, boron. So semua dah ada komplit dekat dalam baja AB, bergantung kepada jenis pokok. Sebagai contoh, kalau pokok cili, dia punya kandungan dia berbeza dengan pokok-pokok yang lain, right? So kita kena tahu dulu berapa banyak nitrogen yang diperlukan oleh pokok, berapa banyak ferrum, berapa banyak mangan, baru kita boleh bancuh baja AB ni. Barang-barang yang kita perlukan untuk membuat bancuhan baja AB ni, pertama sekali kita perlukan 2 tong air. Okey. Macam contoh hari ni kita nak bancuh 14 kilo baja AB. So kita memerlukan 50 liter tong. Ini untuk parti baja AB. Lepas tu kita memerlukan tong 100 liter untuk kita nak larutkan parti baja AB ni. Kita akan larutkan supaya kita dapat isi yang kita nak untuk pokok. Untuk pokok cili, dia punya kadar isi yang kita nak bagi dekat pokok tu berbeza mengikut dia punya tahap kematangan. Sebagai contoh, anak pokok kita tak boleh bagi isi yang terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi takut pokok akan mati ataupun dia terlalu panas, right? So kita kena tengok betul-betul dia punya daun apa semua untuk nak tahu berapa banyak baja yang diperlukan. Okey, so bahan-bahan untuk kita nak guna untuk bancuhan ni, tadi kita dah ada tong air 50 liter dan juga 100 liter. Lepas tu kita memerlukan pipe PVC, okey, untuk kita nak kacau kita punya baja. Kalau boleh kita jangan guna besi, sebab besi ni dia ada tindak balas dengan baja ni. So kalau boleh kita cari PVC ataupun kayu. Seelok-eloknya PVC, sebab kalau kayu tu nanti kita punya baja tu dia akan melekat dekat kayu tu. So PVC ni lebih elok dan kita boleh guna berulang kali. Alright. Okey, untuk PVC pipe ni pun kita kena ada 2 PVC pipe. Satu untuk baja A dan satu untuk baja B. Okey, jangan gunakan satu PVC untuk kita nak bancuh dua-dua. Okey, sebab parti baja ni dia punya kandungan baja AB dia sangat pekat. So bila kita campurkan dalam keadaan kedua-dua baja ni pekat, so nanti akan ada tindak balas, dia akan menghasilkan garam. Okey, tentu kita tak nak ketulan-ketulan tu bila dah ada nanti dia akan menjadi masalah. So kita gunakan PVC yang berasingan. Okay, lepas tu kita kena ada pH meter dan juga isi meter. So pH meter ni untuk kita nak test kita punya pH air. Biasanya kalau kita gunakan air pipe ataupun air yang bertapis, dia punya pH tak ada masalah. Cumanya bila kita guna air boring atau air sungai atau air tadahan hujan, dia punya air tu akan jadi lebih acidic. So kita kena check kita punya pH dulu sebelum kita nak guna. So pH yang paling ideal untuk membancuh baja AB ni sekitar 6 ke 8. So kita test dulu dekat dalam kita punya air nak bancuh. Alright, dapat 7.2. So kalau 7.2 ni kira okey untuk kita membancuh kita punya baja. Okey, untuk parti baja kita tak perlu test dia punya isi, sebab kalau untuk parti baja dia punya isi terlalu tinggi. Dan kalau kita test juga menggunakan isi meter, nanti kita punya isi meter ni akan rosak. Okey, sebab isi meter ni paling maksimum pun dia ada tahap maksimum dia untuk kita nak tahu kepekatan baja tu. So kalau boleh jangan kita test untuk parti baja AB ni. Okey. Untuk isi meter ni kita nak test dia apabila kita nak campurkan baja A dan juga baja B, bukan pada parti. Alright. Sebab kita nak kena tahu isi
isi sebelum kita bancuh baja berapa dan juga selepas kita bancuh baja tu berapa isi dia, supaya kita dapat bacaan isi yang betul-betul tepat. Kalau contoh kita sukat dia punya isi sebelum kita nak masukkan baja AB ni 224. Lepas tu kita sukat lagi sekali 1224. So kat situ kita boleh tolak isi selepas kita dah bancuh dan juga isi sebelum kita bancuh. Maksudnya kita punya air tu isi dia berapa. Okey, untuk baja AB ni kalau kita nak lebih jimat, kita boleh buat sendiri. Cuma kita perlu tahu dia punya kandungan tu berapa berat. Okey, kita kena uji kaji lah. Ada orang yang nak buat dia punya ramuan sendiri, so kita boleh buat. Dia akan bagi penjimatan yang lebih lah kalau kita nak guna untuk skala yang besar. Tapi kalau untuk skala yang kecil, kalau kita malas nak buat, kita beli je yang dah siap. So untuk baju AB ni ada je yang jual yang dah siap. Macam ni 14 kilo punya. Kalau kita nak beli yang dah siap bancuh pun ada jual 1 liter ke atau 500 ml dalam botol tu. Tapi harga dia lebih mahal. Dia ibarat macam ni, kalau kita pergi kedai, kita beli teh tarik, dengan kalau kita beli teh dan kita buat dekat rumah, harga dia akan berbeza. Okay. So kita dah test tadi pH untuk air ni. Okay, dapat pH 7. pH 7 ni dah okey. Okay, seterusnya kita akan masukkan kita punya pati baja ni yang belum dibancuh ke dalam tong air kita. Untuk kita punya tong air, pastikan kita label ataupun kita ambil tong yang berbeza color, sebab kita tak nak bercampur. Macam contoh hari ni baja B kita gunakan tong berwarna purple dan baja A kita guna tong berwarna merah. Dan kita label siap-siap lah, takut nanti kita terlupa, tak tahu mana satu baja A, baja B. Lepas tu bila kita nak bancuh lagi, kita dah tercampur. So macam saya cakap tadi, untuk pati baja ni kita tak boleh campur dia sebab dia akan ada tindak balas. Alright, so untuk baja B ni, kandungan dekat dalam baja B ni ada mangan, ada magnesium, ada macam-macam lah makronutrien dekat dalam ni, yang mana elok untuk kita punya pokok. Okey, pastikan semasa kita nak bancuh baja ni kita memakai sarung tangan. Okey, mula-mula kita buka dulu baja B kita. Lepas tu kita kacaukan. Okay, kalau boleh untuk membantu ni kita masukkan sikit-sikit, jangan terus masukkan sekaligus. Okay, lepas tu kita kacau, make sure kacau sehingga sebati. Lepas dah sebati, masukkan lagi batu baju ni. Okay, untuk pati baja AB ni, pastikan kita punya bekas yang kita gunakan mempunyai tutup. Sebab baja AB ni dia sangat sensitif pada cahaya. So kita jangan biarkan dia terdekat di bawah cahaya matahari. Kalau boleh letak di bawah tempat yang berbumbung. Okay, kita kacau sehingga sebati. Kacau dalam 10 ke 15 minit lah, untuk bagi pati baja B ni betul sebati. Okay, lepas kita dah siap pati baja B, kita biarkan dulu dan kita ulang step yang sama untuk kita bancuh baja A. So kita test dulu dia punya pH. So kita test pH untuk air baja B.
pastikan air untuk parti baja A dan parti baja B sama banyak. Sebab untuk baja AB ni ratio yang kita akan gunakan 1:1. So kalau dia tak sama banyak, dia punya bacaan akan jadi tak betul dan tak tepat. Okey, 7.1. Biasanya kalau air pipe dia tak jadi masalah untuk pH ni. So untuk baja A ni kandungan dia ada dua jenis dia. Ada calcium nitrate dan juga ferrum. So kalau kita buat sendiri, untuk baja A ni biasa dia kandungan calcium nitrate tu banyak, dalam 20 kilo. Tu kalau kita nak guna untuk skala besar. Okay. Sama juga macam step baja B tadi, kita bancuh dulu. Okey, kebiasaannya baja A ni akan berwarna sedikit coklat, dan baja B ni dia akan berwarna biru-biru. Okay, kita masukkan sikit-sikit. Masuk sikit, tapi kita akan kacau. Untuk baja A pun kita kena bancuh dia lebih kurang 10 ke 15 minit. Kalau kita ada pump lagi mudah, kita pump je supaya dia boleh circulate air tu dan tak perlu kita kacaukan. So macam itulah cara untuk kita nak membancuh parti baja A dan juga parti baja B. So kalau anda rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like, komen dan share kepada kawan-kawan yang tengah mencari cara-cara untuk membancuh parti baja. So parti baja ni dia lebih jimat kalau kita bancuh sendiri berbanding dengan kita beli yang dah siap bancuh tu lah, yang cair tu. Sebab yang cair tu harga dia lagi mahal. Kalau kita bancuh sendiri dia lebih murah. Nak lagi jimat, kita beli setiap, contoh macam fosforus, nitrum, boron, kita beli asing-asing, yang tu lebih jimat. Dia boleh jimat sehingga 1,000 dan 2,000 kalau untuk kita nak buat skala yang besar. Tapi kalau untuk kita nak tanam sendiri, tak jadi masalah. Kita beli yang dah siap macam ni, 14 kilo pun dah okey untuk satu musim. So tu saja, bye bye.